Diajarnya orang tua kepada budak-budak, panggil pakcik, panggil makcik. Nak jalan tunduk, bila orang tua bercakap, anak-anak jangan sampuk. Bila orang tua sedang berbual, anak-anak muda jangan campur. Orang Melayu mengajar kita menghormati orang tua. Rasulullah pun mengajar, tuan-tuan, bagi tempat duduk pada orang tua, bagi makan utamakan pada mereka. Saya takut, tuan-tuan, ilmu banyak tapi akhlak hilang. Orang Melayu penuh dengan adab. Penuh dengan adab, tuan-tuan. Orang Melayu kita ni, Allah, kalah, bangsa lain kalah dengan kita. Saya duduk dekat hotel, saya nak kumpulkan jemaah saya sebab kita nak bawa rombongan pergi melawat. Tengah saya bagi taklimat tu, mai jaga Arab. Oi. Saya kata, lahzah wahidah. Tunggu Ustaz. Sikit, nak cakap sikit je. Nak bagi taklimat, grup ni naik bah ni, grup ni naik bah ni. Lahzah wahidah ya Syekh. Nak semah li ya Syekh. Oi. Dia kasar, tuan-tuan. Saya tengok muka dia. Bukannya polis pun jaga ya pun. Saya tengok muka dia. Saat lagi aku sepak tuan Arab ni, tuan. Saya sejak ada penyakit kencing manis ni jenis tak sepak orang lah. Dulu jangan, tuan-tuan, waktu tengah muda saya garang. Tambah dengan puak-puak tu, ngarap lagi. Depa bila kita diam, depa naik tocang. Saya hari tu nak cop pasport, beratur punya panjang. Lama beratur. Bila sampai dekat saya, dia tutup. Bukrah, dia kata. Semalam ya Syekh. Bukrah. Saya kata aku beratur berjam-jam tadi, hang tak sebut bukrah. Bukrah tu maknanya besok. Esok cok. Bukan rehat sebentar, bukrah esok. Tuan-tuan malam ni dapat bukrah pun jadi. Mat, bila nak ke Tampin, bukrah. Sudah, tuan-tuan. Jadi ya, dapat Arab jadi. Saya kata satu ya Syekh, satu ya bukrah. Dia tak bagi, tuan-tuan. Saya duduk atas meja. Aku kata satu-satu lah. Cok, jalan turun, tuan. Orang Arab dia kena macam tu, tuan. Tapi bila dah tua-tua ni, malas nak bergaduh, malas nak teka. Saya pernah bawa 80 orang jemaah umrah. Dia tak bagi boarding pass. Pasal apa? Pasal berat muatan. Beg lebih timbang. Saya kata, makcik, beg kita berat lebih pada had. Jadi siapa had lebih kena bayar. Makcik tak banyak barang. Saya tak beli banyak. Semua tak beli banyak. Habis tu barang apa banyak ni? Masa beli tak ingat berat. Dah beli pakat tak mengaku semua. Sekarang ni pegawai tu dia tak mau bagi boarding pass. Sebab dia minta 25,000. Jadi kalau boleh kita share, bayar 25,000 kalau nak kita naik boarding pass. Kalau tidak, tak dapat. Tak ada. Kami beli beg dua tu. Dapat 2 pada Malaysia. 2 tu Mak Ngah beli. Mak Ngah beli ada lah, tambah lah 3 beg. Tapi beg halus-halus. Semua halus belakang. Padahal beg besar rostrum ni, tuan. Saya pergi jumpa balik dengan Arab. Saya kata macam ni lah Syekh. Tak ada siapa nak mengaku nak bayar pula. Saya bukan duit, saya ni bukan travel. Saya tukang bawa. Jadi macam ni lah. Yang berat ni campur dengan air zam-zam kah? Dia kata air zam-zam. Lah macam ni. Air zam-zam tu buat keluar, kami tak mau. Kami nak beg kami je. Dia kata tak boleh. Air zam-zam kena ambil tu hadiah pada kerajaan Arab Saudi. Dah hang faham tak saya kata? Dengan sebab benda tu jadi berat, jadi payah buang air zam-zam. Kami tak ada duit dah. Kalau tak boleh terbang juga, buanglah beg kami. Beg tak boleh buang dah masuk dalam perut kapal. Banyak alasan sungguh tu Arab ni.
Saya kata tak apalah, hang tak nak bagi pun tak apalah, kau suka hang. Aku nak buat sembahyang hajat. Tuan-tuan, saya panggil jemaah semua sembahyang hajat depan kaunter dia. Allahu Akbar. Tak lagi buncit perut hang. Terus bagi boarding. Yalah. Tu zaman saya muda-muda dulu. Bawa umrah. Bila dah tua-tua ni penyakit macam ni, malas nak bergaduh. Sebab tu saya duduk belakang, saya tak ke depan dah. Dengan sakit jantung, kencing manis, kencing tawa, kena kencing semua ni tak payah entah. Jom kita hormat orang-orang tua. Orang muda, orang Melayu kita cukup sopan santun. Diajarnya orang tua kepada budak-budak, panggil pakcik, panggil makcik. Nak jalan tunduk, bila orang tua bercakap, anak-anak jangan sampuk. Bila orang tua sedang berbual, anak-anak muda jangan campur. Orang Melayu mengajar kita menghormati orang tua. Rasulullah pun mengajar, tuan-tuan. Bagi tempat duduk pada orang tua. Bagi makan, utamakan pada mereka. Saya takut, tuan-tuan. Ilmu banyak tapi akhlak hilang. Penyakit kita sekarang ni ialah mengaji makin pandai tetapi akhlak makin hilang. Semua masuk universiti tapi perangai buruk dengan orang tua. Tak hormat orang tua. Lalu Nabi kata, siapa yang tak hormat orang tua, dia bukan daripada aku. Dia bukan ajaran kami. Dia bukan daripada ikutan kami. Kalau Nabi dah tak mengaku, kita nak mengaku umat siapa, tuan-tuan? Saya lahir tahun 72. Saya lahir tahun 72. Bapa saya meninggal tahun 73. Saya lahir bulan 11. Bapa saya meninggal bulan Jun. Lebih kurang 8 bulan umur saya, bapa saya meninggal. Maka jadilah saya anak yatim. Duduklah dengan mak, dengan adik-beradik yang lain. Tahun 77, mak saya kahwin baru. Selepas menjanda beberapa tahun, mak saya bertemu jodoh dengan orang muda. Dan mudanya pula 10 tahun muda daripada mak saya. 10 tahun muda. Bapa tiri saya muda 10 tahun pada mak. Dan mak saya janda anak 7. Janda anak 7 orang. Kahwin dengan budak muda. Umur 25 tahun. Mak saya umur 35 tahun. 10 tahun lari. Tahun 81 saya masuk Felda dengan bapa tiri saya. Tuan-tuan, dia bapa tiri. Tapi dia tak pernah pulas telinga saya. Dia tak pernah cubit perut saya. Dia tak pernah tampar saya. Berapa ramai di kalangan kita hari ini yang ada mak tiri, yang ada bapa tiri, kita benci dengan dia orang. Sedangkan kadang-kadang mak tiri kita, bapa tiri kita, bela kita lagi bagus daripada mak pak kandung kita. Tapi kenapa yang kita hari ini fobia bila mak nak kahwin baru, bapa nak kahwin baru? Sebab drama kata mak tiri jahat, bapa tiri jahat. Drama dan filem main peranan, tuan-tuan. Drama dan filem yang kata orang kaya tu jahat. Orang kaya tu kedekut. Sampai sekarang kita percaya. Asal kaya jahat. Asal kaya je sombong. Cuba tengok Haji Bakhil. Kaya kedekut. Tuan Haji, ada orang datang minta derma. Apa? Derma? Katakan aku demam. Demam terus, tuan-tuan. Haji Bakhil. Padahal berapa banyak orang kaya buat surau, minta je kapek dia hantar.
Nak buat masjid, cakap je. Kipas helikopter, dia sedekah. Orang kaya. Berapa banyak mak tiri yang bela bapak kita. Mak tiri kahwin dengan bapak kita yang dah tua. Kita tak sanggup bela bapak, mak tiri bela. Basuh berak bapak, suap bapak. Padahal dia kahwin baru 3 bulan. Bapak kita kena stroke. Mak tiri yang jaga, kita tak jaga. Bila bapak kita mati, kita halau mak tiri kita. Sedangkan dia kahwin dengan bapak kandung kita, nak menumpang kasih. Dia tak ada anak, dia tak ada suami. Bila suami dia meninggal pula, anak-anak tiri dia halau dia macam kucing kurap. Makcik bukan mak kita orang. Makcik boleh pergi sekolah Ustaz Kazim ya. Ustaz Kazim bela orang tua-tua. Bang, dia ni bang, mak tiri abang. Bila dia kahwin dengan arwah bapak abang, dia berhak dapat pusaka bang. Kenapa abang tak bagi pusaka ayah pada dia? Ustaz, harta yang ayah saya punya, harta tu dikumpul masa dia kahwin dengan mak saya, arwah mak saya. Bukan dengan makcik ni. Makcik ni baru 4 bulan je. 4 bulan ke, 4 jam ke, bila dia kahwin dengan bapak hang, dia layak dapat pusaka. Pasal apa? Menafikan hak dia. Tak apalah Ustaz. Saya tak dapat pun tak apa. Ustaz bagi dekat saya rumah pondok sudah. Saya duduk sini je lah. Saya pun telah elok. Tak apalah kak kalau kak kata macam tu. Nak kata apa, takkan kita nak halau dah. Kak pergi tempat lain lah. Takkan saya nak halau. Tak apalah kak isi borang. Isi maklumat. Nanti saya panggil duduk. Siap rumah, saya bersih-bersih, saya cat rumah, kak duduk. Anak tiri tak nak bela tuan-tuan. Padahal pak dia pun sakit, bapak dia orang sakit, mak itulah yang tidur di hospital. Jaga bapak dia. Bapak dia berak apa semua tuan-tuan, mak tiri itulah yang duk basuh. Anak-anak datang sekejap je, itu pun datang pekuk hidung, busuk. Saya tengok orang sekarang ni, pelik. Tak mana sangat harta. Bila mak saya kahwin dengan bapak tiri saya, dapat 3 anak. Seorang meninggal, tinggal 2. Yang seorang tu meninggal umur 2 tahun. Meninggal. Tinggal 2. Bila masuk Felda, dapat seorang adik bongsu saya. Satu mak, bapak lain-lain. Saya darjah 3, darjah 4 gitu lah. Dapat adik kecil. Saya duduk di Felda bersaut, Sungkai Perak. Bila nak balik kampung, nak menyambut hari raya. Felda masa tu susah, mana ada jalan tar. Duduk dalam hutan. Nak balik kampung, beraya di kampung. Saya, adik saya, mak saya. Mak dukung adik, saya jalan 3 orang. Bawa beg. Mak dukung adik, gendong adik. Tunggu, kot-kot ada kereta, kot-kot ada motor ke, nak pergi ke jalan besar, nak tumpang, nak naik bas dekat tepi jalan besar. Saya tunggu pegang beg, mak dukung adik. Mak tahan satu kereta, kereta tu berhenti. Boleh tak tumpang sampai jalan besar? Boleh. Masuk. Tapi yang anak tak muat lah, penuh. Tak apa. Mak saya kata dekat saya, nanti kamu kalau ada orang-orang nak jalan, nak tumpang naik motor, kamu tumpang tau. Baik mak. Nanti mak tunggu dekat jalan besar. 25 batu dekat jalan besar. Baik mak. Saya darjah 3, darjah 4 gitulah. Motor saya tahan. Nak ke mana? Nak ke jalan besar pakcik. Boleh tumpang? Boleh. Saya pun naik. Kamu dengan siapa? Dengan mak. Mak dah naik kereta, tumpang lah. Baik. Kamu anak orang asli ke? Tak asli.
Dia kata saya anak orang asli tuan. Wah, harap tu pakcik tu. Saya pun tak kenal orang tua ni, tumpang dia naik motor sampai habis Felda, jalan Slim River Sungai. Sekarang MRSM Trolak. Kalau tuan-tuan pergi, MRSM Trolak tepi Lebuh Raya. Mak saya dah ada. Saya pun pergi dekat mak. Kamu pergi dekat jalan, tepi jalan besar tu, kamu tengok bas warna merah hati, bas mogah. Nama dia bas mogah. Kamu tahan. Saya pun duduk tunggu tepi jalan. Mana pula bas ni? Mak duduk bawah pokok. Duduk riba adik ni, baby ni. Saya pun tahan. Bas pun berhenti. Mak saya pun naik, saya pun naik. Orang nak balik kampung berhari raya, penuh bas. Seat penuh. Yang berdiri pun penuh. Saya galah beg saya pegang dekat besi. Besi berdiri bas. Mak saya pun tak dapat kerusi duduk. Mak saya pun dukung adik saya sambil duduk pegang besi. Saya tengok seorang pun tak bagi kerusi dekat mak saya. Saya tengok mak saya berdiri bergoyang, berguncang, bergoyang, berguncang. Tak ada siapa pun yang bangun kosongkan seat untuk mak saya yang dukung baby. Ramai pula orang pakai duduk berdiri nak balik kampung. Masa itu mana ada tuan-tuan kereta, mana ada highway pun tak siap. Masa tu highway cuma ada daripada Ipoh sampai Taiping. Yang lain belum siap. Kena naik bas loncat lah, bas ekspres lah, naik kereta api. Highway betul-betul buat masa itu daripada Ipoh Cangkak Jering. Ipoh Cangkak Jering. Lepas tu naik jalan lama balik. Kalau tuan-tuan ingat lah. Tiba-tiba adik saya menangis. Baby. Menangis pula lah. Saya tengok ya baby masa ni lah menangis pula dah. Orang semua tengok mak saya. Mak saya duk goncang budak dia. Lagi goncang, lagi kuat pula menangis baby tu. Dan masih lagi tak ada siapa yang bagi tempat duduk. Last tuan-tuan, mak saya duduk atas lantai bas, duduk bersila. Mak saya selak baju dia, nyusukan budak depan orang ramai. Di celah-celah kaki orang yang berdiri. Mak saya menyusu. Saya tengok mak saya. Saya tengok orang lain. Semua pakat tengok. Tak seorang pun tak bagi kerusi. Sejak hari itu tuan-tuan, saya kata dalam hati, aku takkan bagi susah mak aku. Aku takkan susahkan mak aku. Aku tak sanggup. Aku nak bagi senang mak aku. Sampailah bila-bila. Itulah dia tuan-tuan, kasihnya seorang mak pada anak. Bila saya teringat macam tu tuan-tuan, saya menangis. Kita tak sanggup nak buat mak macam tu. Ada yang biarkan mak dia pergi umrah seorang-seorang. Dia kata ada travel lah uruskan mak saya. Memanglah, tapi mak kamu tu sakit. Nak kena tolak dengan wheelchair. Siapa tukang tolak? Mak kamu tak ingat mana nama hotel. Nanti mak kamu sesat. Ayah kamu sesat. Cakap Arab tak erti, cakap orang putih tak erti, nama hotel tak erti. Tersadai 8 hari. Dia makan apa? Duk menung. Ya. Hotel mana? Ayo funduk. Funduk. Dia tanya. Ayo funduk, Syekh. Funduk. Pondok di Kedah. Tu pondok. Dia tanya funduk. Hotel. Pak tak erti cakap. Pasport tak ada, kad hotel apa nama pengenalan travel pun dia tak bawa.
Anak tak ada. Mai 2 orang lelaki bini. Yang isteri duk teriak di bilik hotel. Pergi mana lah orang tua tu lah. Anak cuma pandai hantar, bagi duit. Tapi anak tak sanggup korban untuk tolak. Jadi tuan-tuan yang mana nak hantar mak dengan ayah pergi umrah, tolonglah jadi orang yang mengapik dia orang. Itu mungkin umrah yang terakhir dia orang pergi. Saya bila teringat mak saya duduk menyusukan adik saya di celah-celah kaki orang jantan yang berdiri ramai-ramai dalam bas tu, saya menangis. Saya takkan susahkan mak saya, takkan apa-apa pun, dah azam. Saya bawa jemaah pergi umrah 3 bas. Mak kata, mak nak ikut. Tak payahlah mak tak sihat. Saya 3 bas tak boleh nak jaga mak elok-elok macam mana? Tak apa, mak upah kawan mak tolong jaga mak. Mak tak payah pergi lah mak, mak tak sihat. Mak nak pergi ke, dia kok last mak pergi. Jom. Dengar dia kata macam tu, jom. Saya bawa. Waktu tawaf wida, saya demam, dia pun demam. Orang tolak saya, orang tolak mak saya pegang tangan mak saya. Sepanjang tawaf wida. Sepanjang tawaf wida. Dia tengok saya tengok dia. Sama-sama baca doa entah. Saat lagi saya baca doa, dia amin. Saya baca doa, dia amin, dia amin, amin, amin. Habis 7 pusingan. Dia balik ke Malaysia, 2 hari dia demam. Masuk hospital, dia koma. Seminggu dia koma, dia meninggal. Saya tak boleh tuan. Aku tak puas jaga mak aku. Aku tak puas jaga mak aku. Aku nak buat pondok. Aku nak buat pondok banyak-banyak supaya orang tua-tua boleh aku jaga. Pahala dia aku niat nak sedekah pada mak. Macam mana aku jaga orang tua ni, niat dia macam aku jaga mak aku. Sebab saya kasih itu tuan-tuan. Waktu saya nak datang tadi ada opah cik umur dia 87, bongkok. Dia berjalan tu macam rukuk tau, dia bongkok. Saya nak masuk kereta, dia tahan. Datuk, hari Khamis ni nak operate mata. Tolong doa. Mata tak nampak ke? Jauh tak nampak. Nak buang selaput. InsyaAllah. Mudah-mudahan upah cik sihat. Yang tu sajalah nak bagi tahu. Dia berjalan balik, bongkok, masuk balik asrama dia. Bongkok dia macam kita rukuk dalam sembahyang. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita takut kalau kita tak kasih pada anak-anak, kita tak hormat pada orang tua, Nabi tak mengaku umat. Jadi tuan-tuan untung anak-anak masih ada, anak-anak kecil pun dengan kita masih untung, mak bapak ada dengan kita, orang tua-tua pun ada dengan kita. Kalau tuan-tuan nak penyaksian daripada Rasulullah bahawa kita ni umat Rasulullah, jaga dua ni. Sayang budak-budak dan hormat orang tua-tua. Mudah-mudahan Nabi Muhammad mengaku kita sebagai umatnya. Jangan benci budak-budak. Jangan benci walaupun dia anak orang lain. Jangan. Sayang dia. Cuma saya pesan pada akak-akak, kalau bawa anak kita pergi rumah orang lain, tolonglah jaga anak kita. Kalau agak-agak anak kita tu nakal, tu saya bawa. Dia pergi rumah orang, dia lompat atas sofa. Mak, seronok, ada spring. Yang tuan rumah tengoklah, habislah. Setting aku habislah. Sampai terkeluar besi spring. Janganlah macam tu. Kadang-kadang ada rumah jiran kita yang ada koleksi. Dia simpan mahal-mahal. Mari anak kita, mama cantik kan? Oh, sudah tuan-tuan. Sebab tu saya ni
kolektor kereta-kereta ni. Tuan-tuan pergi ke rumah saya, pergi ke pejabat saya, beratus-ratus kereta. Kereta kecil-kecil tu. Dan kereta yang kecil-kecil ni tuan-tuan, saya tak simpan yang hak plastik punya. Yang beli kiket dapat semua tu, yang tu saya tak simpan. Saya simpan yang besi. Yang bila buka, dia menyala lampu. Lelak. Pintu boleh buka, pintu depan, pintu belakang boleh buka. Kalau jenis wildfire punya, dia boleh buka ke sliding tu. Berat gila tuan-tuan. Bukan harga RM1 2. Saya sayang benda-benda ni. Mari anak dia tuan-tuan. Mama cantiknya. Lah dia duduk atas kereta tu tuan-tuan. Saya telah elok. Nak marah lagi Nabi tak mengaku mak pula. Sudah tuan-tuan. Tercabut spring tayar tu. Lah ustaz cabut pula. Mak dia kata lagu tu. Aku beli kat Jepun tu. Saya pergi ceramah di Jepun. Saya beli kat Jepun. Sebab tu tuan-tuan, ada orang yang dia diam. Dia tak mau kata apa. Jadi kita lah sebagai mak bapak yang kena jaga anak-anak kita. Ada yang main rumah, mak nak yang tu, mak nak yang tu. Loh ustaz, oh dia nak pula kereta ustaz tu. Ambil lah. Buat balik gini, hoi, buat balik. Tak apa. Saya tak marah. Lepas seminggu saya bagi kereta tu dekat dia, saya dapat kotak. Saya tengok dekat kotak tu, Wuhan, China. Oh sudah tuan-tuan. Ni tempat COVID ni. Nak buka pun takut kena sanitize tu. Buka. Allah ganti dekat saya kereta Volkswagen. Berat dia dekat 4 kilo. Boleh buka. Besi padu. Enjin dia besi. Kursi dia. Wow. Aku bagi dekat budak tu wildfire putih. Tapi Allah ganti dekat aku Volkswagen tuan-tuan. Tak rugi apa. Bila cucu saya besar, cucu saya pun minat kereta. Dia datang ke pejabat saya, dia pilih hak work berat tu. Dek, tutup punya adik. Jalan bodoh jalan tuan ni. Bila dengan cucu ni tak boleh kata apa. Tuan-tuan, saya nak cakap satu ya. Gunakan anak kita untuk mengeratkan kasih sayang. Bukan gunanya anak kita untuk menambahkan permusuhan. Tambah-tambah dalam kejiranan kita. Jaga keluarga kita, jaga parking kereta. Tuan-tuan tahu tak, bergaduh dengan jiran ni pasal parking kereta. Dia suka blok pintu pagar, orang nak keluar tak boleh. Dia suka buang sampah dia depan rumah orang lain. Rumah dia bersih, depan rumah orang lain ada sampah. Dengan benda itu bergaduh tuan-tuan. Ada yang suka lagi dekat dengan pagar, lagi dia bela pokok bunga kertas pula. Dah lah bunga kertas tu pula duri banyak, luka anak dia, bergaduh. Ada yang bela kucing pula tuan-tuan. Duk buang tai kucing di depan laman, sebelah rumah jiran. Jiran pula bergaduh, bau tai kucing. Aku tak bela kucing, aku tak ada kucing. Pasal apa aku kena bela, kena bau tai kucing, bergaduh pula. Kalau ada benda-benda macam ni dalam taman kita ni tuan-tuan, buang. Sebab kalau jadi apa-apa pada kita, jiran yang paling awal sampai. Rumah kena rompak, jiran tahu dulu. Rumah terbakar, jiran yang tahu dulu. Kereta kita kena curi, jiran tahu dulu. Ular masuk dalam rumah, jiran nampak dulu. Tapi kalau kita bermusuh dengan jiran, mana dia tuan-tuan yang dikatakan sifat orang beriman? Jom kita wujudkan kasih sayang di dalam kejiranan kita supaya kita rasa tenang, rasa damai di dalam taman kita ni. Saya rasa sekadar itu sahaja tuan-tuan kuliah kita pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan mudah-mudahan ya
Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah naikkan darjat kita, Allah tambahkan iman kita. Dan kita doa 2023, Allah berikan kemakmuran pada taman kita, penduduk-penduduknya, negeri Melaka, negara Malaysia. Mudah-mudahan Allah berkati lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.